Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang sedang melihat ataupun tak melihat, ataupun kalau teringin nak melihat kita punya live. So hari ini kita berjumpa buat kali yang kedua setelah sesi yang pertama. Borak secara santai telah pun kita buat pada minggu lepas, dan hari ini kita sekali lagi kita berjumpa untuk kita buat borak secara santai untuk kali yang kedua. So hari ini kita ada tetamu istimewa yang datang daripada Saito University College. Kita memperkenalkan Encik Fahmi Osman selaku Ketua Unit Pengambilan Pelajar. Jadi Cik Osman, Cik Fahmi. Minta maaf, saya kadang-kadang saya ni macam confused kan. Nama Encik ni Encik Fahmi ke Cik Osman kan. Jadi Encik Fahmi macam mana? Sihat macam mana? So setakat yang untuk kes yang COVID-19 ni macam mana cabaran? Okey, semua kerja kena on. Okey, silakan. Boleh cakap. Okey, dengar tak? Okey, dengar. Okey, untuk sekarang ni kalau kita lihat sekarang ni musim COVID ni dekat Malaysia ni sebenarnya makin, orang kata kes tu semakin meningkat. Okey, kes semakin meningkat. So, apa saranan saya lah, walaupun di mana saja kita berada, maksudnya kena jaga SOP, jaga jarak, itu paling penting. basuh tangan. So, bila contoh kalau kita balik daripada kerja ke, kita jumpa dengan family, mandi dulu lah, kalau boleh mandi dulu sebelum kita berjumpa dengan keluarga. Itu paling penting lah. Jaga kebersihan, tu paling penting sekali. Okay. So kita walaupun kita masih lagi tak ada menampakkan lagi bibit-bibit untuk pengakhiran COVID-19 ni, tapi kita jangan lupalah dengan kita punya SOP penjarakan, sentiasa sanitize anda punya tangan dan juga pakai pelitup muka. So boleh Cik Fahmi kenalkan diri Cik Fahmi ni. Siapa Cik Fahmi ni sebenarnya? Ramai yang nak tengok ni, dia orang tak kenal sangat ni. So boleh perkenalkan diri Cik Fahmi ni siapa? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, ingin saya terima kasih sekali lagi kepada Encik Isa kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Okey, nama saya Encik Fahmi bin Osman. Saya merupakan Ketua Unit Pengambilan untuk Program Penguatkuasaan dan Keselamatan di Saito University. Okey, saya dekat Saito University ni dah hampir 4 tahun sebenarnya. Oh, lama hampir 4 tahun dekat Saito University. Tapi dalam industri pendidikan ni, pengajian tinggi ni, lebih kurang 11 tahun sebenarnya. Tapi bagi saya itu bukan tempoh yang lama lah. Saya ni kira orang baru lagi sebenarnya. Banyak lagi nak belajar ya. Banyak benda lagi yang saya perlu belajar. Okey, faham. Okey, so hari ni macam biasalah, kita menjemput Encik Fahmi untuk sesi live pada hari ni. Kita borak secara santai. Ada setengah soalan yang ada related dengan pelajar-pelajar yang bertanya dengan kita nanti. So kita akan sediakan, kita akan mengumpas setiap persoalan yang kita nak tengahkan nanti. So adakah Cik Fahmi bersedia dengan soalan-soalan ni? Tak sabar rasanya. Tak sabar. So sebenarnya soalan-soalan ni sebenarnya kebanyakan pelajar-pelajar dia akan bertanya dengan kita. Adakah soalan ni boleh dijawab oleh Cik Fahmi nanti? So InsyaAllah lah ya. Okey, kita teruskan dengan kita punya persoalan. So siapakah penaung untuk program di Saito University College ni? Okey, sebenarnya Saito University ni dah hampir 31 tahun. Kalau ikutkan tahun ni tahun yang ke-31 tahun. So kita dah beroperasi dengan lama. So untuk program penguatkuasaan dan keselamatan ni, okey, untuk program ni kita punya penaung dan penasihat untuk program ni adalah Datuk Kamarudin bin Muhammad Ismail. Okay. Dia merupakan bekas Ketua Polis Johor. Bekas Ketua Polis. Dia banyak pengalaman lah dalam bidang ni. So dia banyak experience dia. Dia juga merupakan salah satu tenaga pengajar dekat sini. So dia pun tenaga pengajar, tenaga penasihat dekat sini. So banyaklah experience dia dan pengalaman dia kongsikan kepada pelajar-pelajar. Oh, jadi maknanya Datuk Kamarudin ni dia terlibat untuk mengajar pelajar jugalah. So tapi maknanya dia lebih kepada pelajar part time. So maknanya memang pelajar tu akan jumpa jugalah dengan Datuk Kamarudin ni. Datuk Kamarudin dekat Saito University ni. Okay, so salah satu penaung ni dia boleh dikatakan ada nama satu ketika dahulu, ya, dia bekas Ketua Polis Johor. So Datuk Kamarudin ni dia mempunyai pengalaman yang sangat luas lah. Dia boleh kata macam tu lah. Sangat luas. So untuk program ni, soalan seterusnya lah, program ni ada pengiktirafan dan juga pengesahan tak untuk program di Saito University College? Pengiktirafan ke? Sebenarnya sebelum sesuatu universiti atau satu college,
Okey, untuk maksudnya membuat sesuatu program, mendaftarkan sesuatu program, kita perlulah ada pengesahan dan pengiktirafan daripada MQA serta JPA. Itu paling penting. Okey, so program dekat Saito University, program yang berada dekat Saito University ni memang dapat pengiktirafan daripada MQA dan JPA. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah. So ini MQA dengan JPA ni sangat penting sebenarnya. Apa pentingnya bila dia habis belajar, dia nak mendapatkan pekerjaan. Okey, untuk JPA ni sebenarnya, untuk JPA ni pula sebenarnya adalah peluang dia cerah untuk bekerja dalam sektor kerajaan. Itu yang saya boleh katakan. Itu fungsi untuk CJJPA. Ya, betul. Oh, so maknanya bukan setakat MQA sahaja yang kita ada. Okey, saya bagi ada JPA lah. Mungkin orang ada yang tertanya, apa tu MQA? Saya baru nak tanya tu. Apa tu JPA? Okey. Betul. Okey, untuk MQA ni dalam bahasa Melayu dia Agensi Kelayakan Malaysia. Okey, Agensi Kelayakan Malaysia. Dan untuk JPA adalah Jabatan Perkhidmatan Awam. Okey. So dua-dua ni sangat peranan penting. Maksudnya sijil dan diploma dan ijazah yang ada dekat Saito ni memang diiktiraf oleh MQA serta JPA. Okey, so maknanya kalau persoalan tu, kalau ada pelajar-pelajar kita tanya, adakah CJ kita ni dia berkelayakan untuk pergi ke mana-mana agensi, so memang benda tu berkelayakan lah. Sebab kita ada CJ di bawah MQA dan juga JPA. Okey, soalan yang seterusnya. So ini soalan ni memang boleh dikatakan macam banyak soalan ini. Kita banyak sebab soalan-soalan ni saya kumpulkan untuk semua pelajar-pelajar yang memang sentiasa dia akan bertanya soalan-soalan ni dekat kita. Okay. So soalan ni InsyaAllah saya bersedia. Boleh. So yang ini memang kebanyakan pelajar kita dia tertanya-tanya. So ke mana hala tuju pelajar-pelajar ni bila dia dah tamat pengajian? Adakah pekerjaan tu disediakan ke ataupun tidak ke? So ke mana hala tuju selepas dia tamat pengajian? Baik Cik Isa, menarik soalan tu sebenarnya. Okey, tengok daripada segi program pun yang kita tawarkan adalah program berkenaan dengan keselamatan dan penguatkuasaan. So kebanyakan hala tuju pelajar-pelajar kita ini adalah dalam badan beruniform. Badan keselamatan, badan beruniform. So ni salah satu hala tuju mereka. Maksudnya kalau adik-adik di luar sana, maksudnya kalau ada yang ibu bapa, maksudnya yang minat anak dia nak kerja dalam badan beruniform, ada cita-cita nak bekerja dalam beruniform, nak berkhidmat dalam badan beruniform, maksudnya ini adalah langkah yang pertama. Langkah awal. Langkah awal maksudnya langkah pertama di Saito University ni kita sediakan laluan, kita sediakan platform kepada pelajar untuk start daripada program pengajian diploma. Sebenarnya kat sini daripada start asasi lagi. Start daripada asasi. Tak apa, yang itu nanti kita kupaskan pasal program tu. So kita tanya dulu pasal hala tuju ni. Hala tuju. Itu yang paling penting kan. Cuma saya nak terangkanlah mengenai program ni kita start daripada asasi sampai ke master. So maksudnya dekat Saito University ni laluan kita ni cukup sempurna. Maksudnya kalau dia ada cita-cita dalam badan beruniform, dalam bidang-bidang keselamatan, so memang dekat Saito University ni adalah jalan yang terbaik sebenarnya. Okay, faham. Okay, ini soalan ni dia tak ada dalam apa yang student tanya lah. Tapi ni secara personal lah saya nak tanya dengan pelajar pada Cik Fahmi sendiri. Tadi Cik Fahmi tadi sebutkan hala tuju pelajar ni dia boleh bekerja dekat kerajaan. Adakah pelajar ni dia boleh bekerja dekat swasta? Ini untuk soalan saya lah kan. Dia boleh kerja kat swasta tak? Sebenarnya Cik Isa benda tu tak ada di masalah sebenarnya. Okey, kalau untuk pengetahuan semula, untuk pengetahuan umum, okey, bidang keselamatan ni, bidang penguatkuasaan ni bukan sahaja di dalam kerajaan. Okey, badan swasta pun banyak bidang keselamatan. Hampir setiap setiap syarikat, setiap company ada department keselamatan. So kalau kita tengok mana-mana company, mana-mana syarikat, company-company mesti ada department keselamatan. Okey, contohnya lah macam polis bantuan. Nama dia polis bantuan. Nama dia tak segah macam polis betul lah. Tapi sebenarnya polis bantuan ni, kalau kita contoh lepasan Saito University ni, mohon pada polis bantuan. Polis bantuan pun contoh macam Petronas, contoh macam polis bantuan bank, public bank, bank simpanan nasional. Okey, dia berkelayakan sebenarnya. Dia mungkin berkelayakan menjadi seorang pegawai dalam polis bantuan. So maknanya badan uniform ni dia bukan setakat dalam kerajaan saja, tapi ada badan uniform di dalam swasta jugalah, seperti polis bantuan. Ya, betul. Ada agensi yang lain ke? Macam agensi pengawal keselamatan. Dia mungkin boleh menjadi ketua pegawai, ketua pengawal. Itu salah satu contoh dia. Dan ada peluang juga
diorang untuk buka agensi sendiri, agensi keselamatan sendiri. Agensi ke okey. Dengan pengalaman yang dia belajar lah. Ya, betul. Okey. So kita berbalik-balik pada soalan daripada pelajar sendiri lah. So tadi soalan tu daripada saya sendiri. So untuk soalan seterusnya, tadi dah terlepas cakap tadi pasal yang pasal program. So kita akan tanya balik lah pasal program tu kan. Apa program yang disediakan di Saito University College, dan setakat ni kita tahu kan COVID-19 ni dia tak menampakkan lagi titik noktah dia untuk stop. Jadi apakah mod pengajian yang disediakan oleh Saito University? Ada dua soalan kat situ Satu, program yang ditawarkan, dan satu lagi mod pengajian yang disediakan oleh pihak Saito University College. Okay, saya jawab yang soalan yang kedua dulu boleh Boleh. Janji dia jawab je. Itu yang paling penting. Okey. Untuk macam kadang-kadang ada pelajar yang pada tahun ni kita tahu pada tahun ni kebanyakan pelajar ada masalah. Maksudnya masalah untuk cari pilihan untuk tempat untuk belajar. Maksudnya dia mencari tempat untuk sambung belajar. Kadang-kadang untuk pengetahuan yang kita tahu sekarang ni, kebanyakan IPT tidak dibuka. So semua diberi arahan oleh kerajaan supaya menutup semua IPT. Tapi kampus memang tutup, tapi sistem pembelajaran kita tetap berjalan. Okey, sebenarnya hampir ke semua universiti dan IPT yang ada dekat Malaysia ni sekarang menjalankan program e-learning. Okey, maksudnya program belajar secara online. So itulah maksud dia e-learning. So ada setengah orang tak tahu e-learning tu apa. Jadi kita kena bagi. Kita tahu kan. Betul. Okay, So kat sini saya nak tambah, maksudnya belajar secara online ni kadang-kadang ada setengah pelajar tahun ni, ramai pelajar yang berdaftar ni, diorang macam takut. Rasa susah belajar secara online ni kan. Mungkin tak sama bila kita berhadapan masuk dalam kelas, betul kan? Okey, so tak ada masalah. Sebenarnya online ni lecturer kita punya ketua unit kita kat sini banyak membantu pelajar. Maksudnya kita akan bagi sistem cara macam mana belajar secara online yang betul. So kita ada panduan untuk program e-learning ni. Okey, so maknanya soalan untuk mod pengajian dah dijawab. Untuk program belum dijawab lagi. Tetapi saya nak rungkaikan yang tadi pasal yang mod pengajian tadi tu. Belajar secara online ni sebenarnya dia susah ke senang? Sebab ada setengah student dia mempunyai kesukaran dia nak belajar secara online sebab satu, kemungkinan ada setengah orang yang tak mempunyai internet yang kuat kan. Kalau internet yang kuat pun tak tahu lagi sama ada senang ke tak senang nak belajar kan. Jadi boleh rungkaikan tak, ada tak jawapan untuk tu, sama ada senang ke tidak belajar secara online ni sebenarnya? Boleh dapat tangkap ke dengan semua subjek-subjek yang nak belajar? Macam ni Encik Isa, sebenarnya memang pada permulaannya masa kita nak hadapi situasi ni, sebenarnya COVID-19 ni merupakan norma baru. Betul, norma baru bagi kita semua. Okey, so norma baru ni, apa benda yang kita tak pernah buat dahulu, kita kena buat. Sebenarnya kita kena hadapi benda ni kan. Yang penting apa tujuan kita adalah untuk mendapatkan ilmu. Pada peringkat awalnya, pada permulaannya, nasihat saya kepada pelajar, jangan give up. Maksudnya benda kita tak pernah buat. Okey, contoh macam sekarang kebanyakan alasan pelajar-pelajar ni bahasa English. Kadang-kadang diorang rasa susah nak belajar apa semua kan, tak faham apa semua kan, sebab benda tu kita tak rutin, bukan harian kita. Tapi bila kita hadapi benda ni, kita ada cita-cita kita rasa nak berjaya, ni nasihat saya lah. Ada cita-cita, ada pendirian untuk berjaya, untuk nak kejar cita-cita awak, untuk berkhidmat dalam badan beruniform. So kena hadapi benda ni. Bagi saya ni adalah ujian awal. Kalau kita pada awalnya kita dah give up, kita dah rasa diri kita tak boleh, macam mana kita nak akan datang kita nak berkhidmat untuk negara? Mungkin insya-Allah jawapan saya ni rasa boleh menguatkan lagi lah sikit. Jadi apa yang saya pernah dengar lah dulu, kata-kata orang dulu, paksalah diri anda walaupun benda tu payah, lama-lama benda tu dia akan datang keikhlasan dalam diri kita kan? Sungguh berperibahasa. So saya bahasa buku sikit. Okey, soalan program tu tak dijawab lagi, tapi tak apa, kita akan minta Cik Fahmi untuk menjawab nanti. Kita berehat sebentar, kita lihat video, dan selepas video nanti baru kita akan tanya pasal program. So kita berehat sebentar. Okay, Assalamualaikum. Saya Rafika Asila binti Rahim. Sekarang ni saya sedang sambung belajar dalam Bachelor in
Art of Law Enforcement Investigation. Sekarang saya bekerja di Jabatan Penjara sebagai penolong penguasa penjara. Kenapa saya memilih untuk sambung belajar walaupun saya dah ada jawatan tetap sekarang? Kerana saya rasa sekarang ni persaingan semakin sengit lah. Diploma tu tak cukup pada saya dan saya perlu improvement dalam career advance akan datang untuk kenaikan pangkat, misal kata, atau untuk bertukar ke jabatan lain. Okey, kepada graduan sekalian saya ucapkan tahniah. Dan saya harap jangan berhenti setakat ini kerana perjalanan masih jauh. All the best dalam kerjaya akan datang. Good luck. Okay, kita kembali balik setelah commercial break tadi. So kita teruskan dengan kita punya persoalan kita. Manakala kita punya hala tuju kita, program kita pada hari ini adalah kita borak secara santai dan anda tanya saya jawab. Itu biasanya orang yang tanya dia yang jawab, saya tak ada kena-mengena. So macam ni lah, kita tanya tadi pasal yang mood pengajian tadi. So kita sambung balik untuk yang program yang ditawarkan oleh Saito University College. So apakah program yang disediakan? Okey, ini sebenarnya kelebihan Saito University. Sebenarnya kita untuk program penguatkuasaan ni dan program sematan, kita antara universiti yang pertama yang buat program ni. So kita yang pertama dekat Malaysia sebenarnya. Pertama dekat Malaysia. So maknanya program apa tu? Kita yang first buat program ni untuk program penguatkuasaan. So apa yang bagusnya dari sekarang ni kita dah ada, maksudnya kita punya akademi ni, kita punya fakulti ni full fakulti, full akademi. Kita ada dari peringkat asasi polis dan sains. Okey. Asasi polis dan sains. Okey. Diploma penguatkuasaan undang-undang. Lepas tu diploma pengurusan keselamatan. Lepas tu kita ada ijazah penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan. Dan kita yang terbaru ni kita ada master penguatkuasaan undang-undang, law enforcement. So kita full. So belajar maksudnya boleh daripada peringkat diploma, daripada peringkat asasi sampai ke master, boleh habiskan ni semua dekat Saito University. So daripada foundation, Ya, betul. sehingga ke master, Ya, dia betul. boleh habiskan di kampus yang sama. Ya, di kampus yang sama. Wow, so menarik. So program yang sangat menarik. So kalau macam untuk program yang dah ditawarkan oleh Saito University College ni, apakah syarat kelayakan untuk kemasukan? Starting daripada program foundation sampai ke master. So, mesti dia ada syarat kelayakan kan? So adakah dia syarat kelayakan kena ada PPSR ke? PMR kita tak tahu. So boleh jawab soalan tu? Okey, untuk program asasi ni, untuk pengetahuan semua, untuk program asasi, asasi kita ni program dia sangat terhad lah. Sebab dia pelajar-pelajar ni masa peringkat asasi ni kita bagi dia beasiswa. Okey, kita bagi dia beasiswa. Maksudnya asasi ni kita tak ambil ramai pelajar pun sebenarnya. Sebab kita ada kuota dia. Sebab tu setiap tahun untuk program asasi ni pelajar memang sangat, orang kata, berebut sebenarnya nak masuk program asasi. Sebab program asasi ni kita tak, maksudnya kita bagi beasiswa kepada pelajar. Itu menariknya. So istimewa asasi ni sebenarnya adalah beasiswa tu sendiri. Beasiswa tu dari mana? Beasiswa tu daripada pihak universiti sendiri. Pihak universiti sendiri yang bagi. Okey, maksudnya peringkat asasi yang kita tawarkan adalah asasi polis dan sains. Polis. Okey. Untuk kelayakan untuk program asasi polis dan sains ni, dia kena ada 5 kredit dalam SPM. 5 kredit SPM. 5 kredit dalam SPM. So apa subjek pun tak kisah. Yang penting bahasa Melayu dan sejarah dia lulus. So jelaslah kat situ. So maknanya kena ada SPM bukan PMR. PMR zaman bila Okey, itu untuk program asasi lah. Okey, untuk program diploma pula, kita perlukan SPM sekurang-kurangnya 3 kredit. Sekurang-kurangnya 3 kredit. Dan sama juga BM dan sejarah perlu lulus, wajib lulus. So apa-apa subjek pun tak Tak apalah kisah. untuk 3 kredit tu Okey. So untuk ijazah, Okey, untuk ijazah pula kita tengok. Okey, kalau diploma daripada Saito, untuk syarat bukan diploma daripada Saito sajalah, diploma daripada Saito ke diploma daripada mana-mana universiti ataupun STPM sekalipun, syarat pointer dia 2.0. syarat pointer 2.0. 2.0. Maksudnya sekarang ni pun kita ada diploma vocational, betul? Ya, betul. Syarat dia pun sama juga. Syarat dia dah diturunkan 2.0. 2.0 juga. So maknanya bukan setakat daripada diploma daripada universiti profesional saja, tapi untuk vocational pun Ya, boleh. terima jugalah. Cuma untuk peringkat SKM,
untuk peringkat sijil kemahiran Malaysia, kita perlukan minimal tahap 3. Ini untuk sambung tahap 3. Selepas tu dia tetap kita tetap tengok SPM dia. SPM dia minimal kena ada 1 kredit. 1 kredit untuk kemasukan ke diploma. Diploma, ya betul. Okey, faham. So kalau untuk yang kelayakan untuk STPM ni macam mana pula? Adakah tak disediakan oleh Saito? Tadi saya dah sebut pasal STPM. Mungkin Cik Isa Saya tak dengar lah tu. tak apa. Saya boleh ulang sekali lagi. Tak ada masalah. Okey, untuk STPM ni pointer dia sebenarnya 2.0. Sama jugalah macam yang sekarang STPM pakai sistem pointer kan. sama macam diploma vocational jugalah. Pointer 2.0 dah boleh mohon dah. Tak ada masalah. Okey, faham. So kalau untuk yang program tu kita dah jelas, syarat kelayakan pun kita dah jelas. So adakah kalau macam ni ini soalan bukan daripada pelajar. Ni saya sendiri pula. Ini Biasa kali kalau kedua soalan- pula saya bagi ni. Biasa kalau soalan daripada Cik Isa ni saya seram sikit. Jadi contohnya lah pelajar-pelajar ni diorang ni dah berumur. Umurnya dah dekat dalam 40 tahun ke atas lah. Tapi dia berminat ni nak belajar ni. Jadi situasi dia macam mana? Dia terima belajar ke ataupun tidak? Sebab dia mungkin SPM dia mungkin dia start pangkat ke apa saya tak tahu kan. Jadi macam mana dia punya syarat kelayakan dia? Ada masalah sebenarnya. Okey, untuk orang yang dah berumur, kita ada sebab kita ada program part time dan full time. Okey, tahun dia punya tempoh dia pun sama. tempoh yang diploma sama. 2 tahun setengah, ijazah pun 3 tahun. So tak jadi masalah sebenarnya. Selagi kelayakan dia berkelayakan, apa syarat yang kita tetapkan. So kita tetap juga tengok pada SPM untuk diploma. Lepas tu kita ijazah pun kita tetap tengok pada kelayakan dia punya diploma. STPM tengok pada kelayakan dia. Tengok pada kelayakan lah. Yang penting tak kira umur sebenarnya semua boleh belajar Boleh, lah. ada peluang. Sebenarnya semua ada peluang. Okey, faham. Okey, soalan seterusnya. Apakah jenis bantuan kewangan yang disediakan oleh pihak universiti? Bantuan kewangan ni dia menyeluruh kan? Kita tak tahu sama ada bantuan kewangan ni dari sudut macam mana. So ada pihak universiti sediakan tak? Okey, untuk bantuan kewangan ni sebenarnya pihak Universiti di Saito ni banyak cara-cara, maksudnya kita dapat banyak pembiayaan. Maksudnya salah satu yang bagi pembiayaan adalah PTPTN. Okey, PTPTN, and then kita pun ada beasiswa. Beasiswa bagi yang layak untuk pelajar. Beasiswa tu daripada pihak Saito Universiti sendiri untuk pelajar yang layak masuk ke dalam program kita yang kita tawarkan lah. So yang terbaru ni kita ada dapat beasiswa daripada Tok Glove. Beasiswa Top Glove. Tok Glove. Okey, beasiswa Tok Glove ni dia taja penuh. Ada pelajar tapi dia ada proses dia ada temu duga dia apa semua kan. Itu biasalah. Itu biasalah. Itu biasalah. Beasiswa Tok Glove. So lagi satu untuk pengetahuan semua, dekat Saito Universiti ni kita bukan program penguatkuasaan saja. Program penguatkuasaan saja, malah kita ada program design, kita ada program logistik. Yang terbaru ni kita ada program logistik. Program design punya program, lepas tu kita ada program business, human resource. So kita sebenarnya universiti. Universiti ni dah banyak program sebenarnya. So setiap program-program tu ada beasiswa dia. Yang terbaru ni kita buat dengan Aflin Syauqi untuk program design. Oh, so Aflin Syauqi pun dia terlibat juga dalam Saito University. Dia pun ada beasiswa yang dia salurkan kepada pihak universiti. And then yang paling latest ni adalah Datuk Norman Hakim. Norman Hakim siapa ya? KRU. Oh, KRU. KRU ke For You To See? Saya pun KRU tu, Norman KRU, For You To See as similar. Okay, so Norman KRU pun dia ada bagi saluran dalam program digital marketing. Diploma Bachelor Digital Marketing. Oh, okay. So kalau itu kita tak nak rungkai habis dekat situ. Sebab sekarang kita merungkai untuk program yang ada di Saito University College untuk bahagian yang apa yang Cik Fahmi sekarang tengah ni lah. Ya. So sekarang ni kita untuk yang pasal yang tu kita kemudian untuk sesi yang akan datang nanti. So kita akan merungkai untuk program yang kita ada sekarang ni adalah Diploma Law Enforcement, Security Management, degree dengan degree dan juga foundation tadi. Foundation dengan master. Master. Saya lupa. Okey, kita biasalah kita dengar pasal jenis bantuan, syarat kelayakan semua bukan main panjang. Okey. Sebenarnya Saito University College dia lokasi di kat mana sebenarnya? Okey. Seramai yang mungkin dia tak saya tahu pun kan? pelik kenapa soalan ni jadi yang terakhir sekali. Sebab Betul. yang inilah biasanya diorang
biarlah diorang tahu dulu kan apa benda. Itu yang soalan yang saya tanya mula-mula tu, itu memang favourite soalan yang ditanya oleh pelajar. Baik, okay. So lokasi ni sebenarnya dia akan tanya last-last kan. Sebab tu saya tanya yang last. Okey, baik. Okey, untuk makluman semua, okey, untuk Saitu Universiti ni kita punya lokasi dekat Petaling Jaya, Selangor. Okey, untuk pengetahuan juga sekarang ni kita dah ada 2 kampus. Kampus, okey. Kampus, maksudnya kita dah ada kampus baru. Kampus baru kita sekarang ni dalam proses, orang kata proses pembaharuan. Maksudnya bahawa dekat Ceras, dekat Wisma Rio. Kat mana tu? Dekat Ceras. Ceras. Dekat Wisma Rio. Itu kampus kita yang kedua. Kampus kedua. Kita yang pertama dekat Petaling Jaya, dekat Saitu. Petaling Jaya. So Petaling kalau Jaya. Spesifik ni kat mana sebenarnya? Petaling Jaya tu bukan kecil tau. dia dekat area Old Town. PJ Old Town. PJ Old Town, ya betul. Okey. So kepada pelajar-pelajar yang nak datang secara walk-in tu bolehlah datang di Petaling Jaya kan? Ya betul. Okey, so kita dah tahu pasal lokasi di mana. So kita nak tanya soalan yang lain. Kita nak tanya pasal pesanan ringkas untuk pelajar. Tapi bukan kita nak minta untuk jawab sekarang sebab benda tu kita simpan dulu, kita berehat dulu. Kita tengok VT yang kita dah sediakan. Silakan. Hai semua, nama saya Klinsmana Anabid. Saya adalah bekas pelajar diploma Penguatkuasa Undang-Undang dan Pentadbiran. Dan kini saya sedang melanjutkan ijazah Penguatkuasa Undang-Undang Penyiasatan. Kerja sambil belajar ini adalah satu cabaran bagi saya kerana saya kena fokus dalam tugas dan pelajaran saya. Lagi-lagi sekarang saya telah mempunyai sebuah keluarga. Yang terakhir, dengan adanya ijazah saya ini, saya yakin masa depan saya lebih terjamin. Okey, antara sebab saya lanjutkan ijazah saya ini, pegawai saya sendiri memberi pendapat kepada saya supaya teruskan ijazah saya kerana saya dapat ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dapat kenaikan pangkat. Yang nombor 2, kos yang saya ambil adalah berkaitan dengan bidang tugas saya sekarang. Untuk yang terakhir, saya ucapkan selamat maju jaya pada junior-junior senior saya. Dalam hidup ini tak ada benda yang mudah. Jadi pesanan dari saya, nak dengan tak nak je. All the best semua. Okay, Assalamualaikum. Saya Rafika Asila binti Rahim. Sekarang ni saya sedang sambung belajar dalam Bachelor in Art of Law Enforcement Investigation. Sekarang saya bekerja di Jabatan Penjara sebagai penolong penguasa penjara. Kenapa saya memilih untuk sambung belajar walaupun saya dah ada jawatan tetap sekarang? Kerana saya rasa sekarang ni persaingan semakin sengit lah. Diploma tu tak cukup pada saya dan saya perlu improvement dalam career advance akan datang untuk naikkan pangkat misal kata atau untuk bertukar ke jabatan lain. Okey, kepada graduan sekalian saya ucapkan tahniah dan saya harap jangan berhenti setakat ini kerana perjalanan masih jauh. All the best dalam kerjaya akan datang. Good luck. Kau kata soalan lain mana? Satu je soalan. Okey, baik. Jadi kita baru saja melihat satu lagi testimoni yang dah berjaya. So itu salah satu testimoni yang berjaya di Saitu University College . Betul. Okey, so sekarang ni kita nak melahirkan lagi banyak lagi InsyaAllah. pelajar-pelajar yang nak berjaya ya. Betul. Okey, setakat ni kita macam yang Cik Fahmi tadi cerita tadi, bukan setakat pelajar-pelajar untuk lapasan SPM saja, tapi orang yang dalam anggota saja pun pernah belajar lah di Saitu University College. Betul. Jadi saya nak tanya satu lagi soalan. Soalan terakhir, adakah pelajar-pelajar yang sekarang ni dah bekerja dekat mana sektor swasta, adakah diorang ni sebenarnya boleh belajar di Saitu University College ataupun tidak? Cuba ulang sekali lagi, maaf Saya ulang. Kalau ulang boleh tutup sama soalan tu. Okey, Saja gurau petang-petang ngaji saya. Okey, saja nak musik. Okey. Kalau contohnya ada satu pelajar ni, dia sebenarnya dia datangnya daripada satu agensi swasta yang bekerja dekat Top Glove lah. Kita ambil Top Glove. Dia sebenarnya dia berminat nak belajar. So adakah dia berkelayakan untuk belajar di Saitu University College? Memandangkan kalau nak ikutkan anggota pun dia boleh belajar, untuk full time pun boleh belajar untuk lapasan SPM. Adakah
yang dah bekerja ni macam mana? Apa dia punya hala tuju dia pula? Okey, sebenarnya tak jadi masalah, Cik Isa. Sebenarnya peluang ni kita buka pada siapa-siapa saja. Maksudnya sekiranya dia berminat untuk sambung belajar di satu, walaupun sekalipun dia bekerja, sebab kita ada program part time. Janji dia melepas syarat kelayakan, yang kita, maksudnya kita tetapkan dia lepas, dia ada peluang untuk belajar. Kita buka kepada semua orang awam sebenarnya. Tak kisah dia bekerja dalam sektor apa sekalipun. Asalkan dia ada cita-cita untuk naikkan taraf dia punya pendidikan, tak ada masalah. Okay, so okay, saya ada gangguan pula tentang macam ni. So saya minta maaf Okay, so kita bertanya balik untuk soalan yang terakhir, iaitu pesanan. Tapi saya nak pergi untuk yang soalan yang terakhir, tapi memandangkan kita ada soalan pula yang daripada Facebook Live ni. Boleh ke saya jadi HSO, Health and Safety Officer? Okey, tak ada masalah sebenarnya. Sebab dekat Saitu University ni kita ada di program Diploma Security Management. Okey, untuk Diploma Security Management kita ada subjek dan kita ada syllabus untuk HSO ni, Occupation Safety and Health. So kat dalam ni memang kita ada syllabus dan subjek ni. So pelajar-pelajar, sebab ni pun dalam sektor keselamatan juga sebenarnya. So pelajar-pelajar yang belajar dekat Saitu ni berpeluang. Sebenarnya akan datang kalau dia untuk mohon kerjaya, dia ada peluang untuk masuk dalam bidang ni. Itu pun salah satu peluang besar untuk mereka. Okey, jelas. Okey, kita soalan yang datang ni sebenarnya tak berhenti-berhenti sebenarnya. So sebenarnya saya nak tamatkan aja live tapi memandangkan ada banyak soalan, so InsyaAllah. Cik Fahmi tolong jawab. Boleh. Kalau tak jawab, saya rasa memang akan ramai nanti yang marah nanti kan. Okay, ada yang daripada Nabilah Daniel, tempoh pengajian part time dan full time sama ke? Ya. Untuk tempoh pengajian full time dan part time sama sebenarnya. Okey, untuk ijazah pun 3 tahun, untuk part time pun sama 3 tahun, untuk ijazah full time pun sama 3 tahun. Jadi apa beza dia? Part time full time? Cuma dia punya kelas dia Sabtu dan Ahad. Macam untuk kelas yang part time ni, diorang kebanyakan untuk pengetahuan, kebanyakan anggota yang belajar dekat anggota yang dalam badan uniform, yang belajar dekat Saitu University ni, diorang kebanyakan kelas diorang Sabtu dan Ahad. Kelas Sabtu dan Ahad. Okey, untuk pelajar yang lepasan SPM yang full time ni, kelas diorang maksudnya hari bekerja lah. Hari maksudnya daripada Isnin sampai Jumaat. So dia kelas mod pengajian tetap sama? Yes. Full time secara online lah. Secara online. Sekarang ni memang kita jalan secara online. Sebab kita tak dapat saranan lagi, tak dapat kebenaran lagi untuk buka kampus. So sekiranya kebenaran dibagi oleh pihak kerajaan, pelajar-pelajar yang belajar online sekarang ni akan dipanggil semula datang ke kampus. So bila tu? Memang tak ada nampak dia punya ni ke? Tak ada tarikh yang tak ada, belum nampak lagi. Belum nampak lagi. So maknanya memang belajar-belajar sekarang ni memang kita akan minta untuk belajar secara online di rumah. So boleh dikatakan kita kena paksalah diri kita, walaupun ni lama-lama benda tu ikhlas kan. Okay. Norma baru. So kita ada soalan yang lain, iaitu boleh apply PTPTN ke pakai JPA? Ni daripada Nurul Izzati. Boleh. Okey, sebenarnya memang kita kat sini, bila kamu belajar dekat sini, memang antara salah satu bantuan kewangan kita adalah PTPTN. Memang kebanyakan hampir ke semua pelajar kita apply PTPTN. Itu pembiayaan yang kita sediakan. Okay, so soalan seterusnya, kelayakan STPM untuk masuk Saitu berapa ya? Sebenarnya yang ini saya boleh jawab je, sebab saya dengar tadi dah. Sebab tadi dah kena 2 kali kan. So saya boleh jawab je. Kelayakan STPM untuk masuk Saitu ni, dia punya syarat kelayakan adalah, pointer betulkan saya kalau saya salah, 2.0 untuk kemasukan STPM. So betul? Terima kasih Cik Isa kerana membantu saya. So sebab saya dah dengar 2 kali kan. So ya betul lah tu Okay, kita tengok ada soalan lain tak? Kalau tak ada, kita akan terus ke soalan yang terakhir. Okay, tak ada. So kita akan tanya soalan yang terakhir. Okay, pesanan ringkas untuk pelajar-pelajar yang berminat untuk memasuki di Saitu University College, dan seterusnya dia nak belajar untuk program yang ditawarkan oleh Saitu University College. So ada pesanan tak? Ringkas tepat dan padat supaya diorang ni semua nampak wow. So terus kan? Boleh beri. Terima
Terima kasih Cik Isa sebenarnya. Okey, sebenarnya saya memang galakkan sebenarnya pelajar-pelajar sekarang ni yang mana pelajar ni dia ada simpan cita-cita. Kadang-kadang benda ni sejak kecil lagi sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tanya masa kamu kecil dulu mungkin kamu ingat. Bila orang cikgu tanya cita-cita nak jadi apa, ni favourite sebenarnya polis, askar, betul Cik Isa kan? Betul. Dulu masa Cik Isa masa dekat kelas dulu, masa cikgu tanya cita-cita nak jadi apa Cik Isa? Oh, dulu saya cakap saya nak jadi polis. Benda tu benda biasa betul. Sebenarnya cita-cita dalam badan uniform ni sebenarnya sejak kecil lagi. Tapi untungnya sekarang ni kita dah ada program macam ni. Masa zaman saya belajar dulu tak ada program macam ni. So program law enforcement, program keselamatan, pengurusan keselamatan ni adalah program bagi saya program yang sangat bagus. Maksudnya kalau pelajar-pelajar tu tak perlu ragu sebenarnya. Kalau ada minat terus nanti selepas ni mungkin Cik Isa akan tunjuk macam mana cara untuk kamu mendaftar dengan Saito University ni. So bagi saya benda ni adalah program yang bagus. Maksudnya program ni program yang sekarang ni orang kata hot lah. Program law enforcement hot. Kalau hot sebab apa tu? Sebab untuk pengetahuan Cik Isa setiap tahun intake kita sebenarnya hampir 2,000 pelajar. Akan selama itu. Betul ke? Sebab tu sekarang ni kita ada kampus baru. Nak menampung pelajar baru. Yang buat permohonan kita nak masuk kita setiap tahun hampir 2,000 pelajar. Oh, jadi itu sebabnya kenapa buka kampus di sana tu? Ya, kita nak menampung lebihan pelajar tu. Okey, faham. So benda tu saya cakap, benda ni kalau memang sekarang ni orang dah nampak program ni. Bukan saja orang yang lepasan SPM, tapi orang yang bekerja, orang yang dalam badan uniform yang nak upgrade diorang punya pangkat. Maksudnya diorang mungkin dalam badan uniform diorang start daripada constable. Contoh polis lah, PDRM, dia start daripada constable. Tapi dia nak naik kepada pegawai. So ada kebanyakan pelajar sambung belajar dekat sini. Yang dalam badan uniform sekitar Lembah Kelang ni banyak yang sambung belajar dekat sini. Okey, tadi soalan tadi tu, jawapan tadi tu sebenarnya benda tu dah menarik hati saya untuk nak bertanya soalan ni. Okey. Okey. Tadi sebut tadi untuk yang tangga pangkat tadi tu, daripada yang constable lepas tu naik pangkat tu. So boleh bagi rungkaikan setiap kos ni bila diorang dah tamat pengajian, diorang ada kenaikan pangkat ke? Kalau macam contohnya dia ambil asasi ke, ada kenaikan pangkat ke kalau dah tamat? Diploma ni kenaikan pangkat ke? Spesifik untuk pangkat ni lah. Sebenarnya untuk program asasi macam Cik Isa tanya, program asasi ni dia kena sambung ijazah dulu. Selepas dia habis asasi, dia kena terus pergi ke ijazah penguatkuasaan undang-undang. Masa asasi tu dia tak boleh apply lagi lah apa-apa jawatan. Memang selepas habis asasi dia kena sambung ijazah. So diploma ni kalau dalam PDRM ni saya bagi contoh lah, dalam PDRM minima jawatan pun sarjan. Okey, kalau untuk peringkat ijazah, dia boleh mohon start daripada jawatan pegawai. So maknanya pegawai ni bukan dia tak spesifik lah sama ada dia inspektor ke sub inspektor sebagainya lah. Itu bergantung pada pengalaman lah dia selepas tu. Okey, faham. So kita ada soalan yang lain daripada Nurul Izzati. Saya tengok dia je, selepas dia. Okey, kalau diploma, saya rasanya dah pesanan terakhir tadi. Yelah, belum habis lagi pesanan terakhir. So kita santai. Yes. So kita kena orang kata apa? Saya pun dah kaku sebab Nurul Izzati dia banyak bertanya. So saya mengucapkan terima kasihlah pada Nurul Izzati bertanya soalan. Kalau diploma bukan law enforcement, boleh tak sambung ambil degree dekat Saito? Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Kalau dia diploma daripada bidang lain, okey, dia nak sambung ijazah dalam bidang law enforcement, tak ada masalah. Janji dia memenuhi syarat macam saya cakap tadi, yang penting diploma daripada tempat lain ke STPM sekalipun, yang penting syarat diploma dia 2.0. Tapi kelebihan, kalau dia belajar dekat Saito, contoh dia belajar dekat Saito diploma, peringkat ijazah tu jadi singkat. Mungkin 2 tahun ke 2 tahun setengah. So okey, kita panggil dia ada credit hours lah. Dia panggil tu. Exemption, dia ada exemption. Okey. Daripada tu exemption lah. Saya faham credit hours. Okey. Okey. So kita dah tamat sesi untuk hari ni, untuk anda tanya saya jawab. So setakat ni sekiranya pelajar-pelajar yang sedang mengikuti live pada hari ini, sekiranya anda berminat untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh Saito University College, setakat ni kita ada 4 program utama yang disediakan. Salah satunya daripada asasi Police Science, Diploma in Security Management, Diploma in Law Enforcement Administration, dan juga Bachelor of Arts in Law Enforcement Investigation.
dan juga master tadi ya, master in law enforcement. So kita ada 5 program lah yang disediakan. So 5 program yang disediakan kepada pelajar-pelajar, bakal-bakal pelajar yang ada di luar. Sekiranya anda betul-betul berminat untuk mengetahui lanjut tentang program tersebut, apakah syarat-syarat kelayakan ataupun dan sebagainya lah berkenaan dengan apa-apa yang berkenaan dengan pengajian. So anda boleh hubungi kita punya kaunselor pada link yang kita dah sediakan yang ada dekat bawah ni. Kalau kita perasan untuk page ni kita ada buat pin post, so boleh tekan link dia tersebut untuk berurusan ataupun boleh hubungi kaunselor-kaunselor setiap daerah ataupun setiap negeri lah. So kita setiap negeri kita ada kaunselor-kaunselor lah yang semuanya berkhidmat untuk assist pelajar-pelajar untuk kemasukan. So dia sangat mudah lah kat situ kan. Daripada kalau Sabah, kita ada Sabah. Ya betul. So pada kalau macam Cik Fahmi, mungkin Cik Fahmi daripada Sarawak. Kita tak tahu. Saya pun main pantai kan. Okay, so setakat ni ini saja daripada untuk saya pada hari ini. Saya Cik Isa. So terima kasih pada Cik Fahmi. Okay, saya sama-sama. tak boleh nak salam, kita fist bump saja. Okay, so kita jumpa untuk sesi yang seterusnya, untuk live yang seterusnya dengan topik-topik. Kita mengupas topik-topik untuk program-program yang lain pula. Hari ni kita cerita pasal law enforcement. Kemudian kita tak tahu kita akan merungkai program yang apa selepas ni. So kita tunggu dan lihat. Kita jumpa di lain live. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.